Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala kesalahan, kesilapan dosa kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita. Dan kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat tazkirah, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat pengajaran daripada ayat-ayat yang kita akan baca dalam tazkirah kita, harian tazkirah harian kita pada pagi ini. Insya-Allah taala kita akan baca surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-53, bermula daripada ayat yang ke-53 muka surat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العظيم. Ayat ini adalah sambungan daripada kalau kita baca dalam tafsir beberapa ayat sebelum dia ataupun beberapa muka surat sebelum dia, itu mengenai hal orang Islam munafik. Orang Islam yang ada sifat munafik. Zahir dia di Islam tapi dalaman dia adalah kufur. Itu takrif munafik. Zahir aja Islam tapi dalam dia kekufuran. Allah Subhanahu wa taala beritahu kita tentang orang munafik ni, simptom dia, penyakit dia adalah dalam hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita simptom-simptom orang munafik supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita dapat menjauhi sifat orang munafik dalam kita beramal, dalam kita beragama. Dalam kita beragama ni ada perkara yang kalau kita buat boleh menjatuhkan kita ke lembah munafik, boleh menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Sini munafik di sini adalah munafik yang kufur, yang ingkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul anfiqu taw'an aw karha." Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang munafik ni, dermakanlah harta kamu sama ada sukarela ataupun terpaksa. Lan yutaqabbala minkum, tidak sekali-kali akan diterima derma itu daripada kamu. Ini tuan-tuan. Jadi kita lihat di sini orang munafik ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ayat ni turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi perang Tabuk, mereka tak nak ikut. Mereka ingkar kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka cakap, ini harta kami, infak harta kami ajalah. Kami bantu dengan harta saja. Kami bantu, kami akan pergi. Padahal mereka tak suka nak pergi jihad. Di samping itu mereka pun tak suka nak beri harta mereka, tapi rasa macam terpaksa. Di sini Allah Subhanahu wa taala beritahu, dermalah harta kamu secara sukarela ataupun sukarela ataupun terpaksa, tidak akan diterima amalan kamu. Ini dalil kata ulama, dalil kepada kata ulama bahawa kalau ada sifat munafik, sifat kufur, munafik, syirik, apa sajalah, kalau seorang Islam tu ada sifat-sifat ni. Dan ayat ni, tuan-tuan, sekali lagi kita kata, bukan diturunkan ke atas orang kafir, diturunkan atas orang Islam yang ada sifat munafik. Orang Islam ni, ada orang Islam
Segelintir orang Islam ada sifat munafik, ada sifat kufur, ada sifat syirik, ada sifat fasik, macam-macam penyakit di dalam dia. Dan ini menghalang amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang tu ada penyakit syirik, dia lakukan apa saja amalan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah beritahu dalam berapa sesi. Kemudian di sini adalah kufur. Kata Imam Qurtubi, ini menjadi dalil kalau seorang ada penyakit kufur dalam diri dia, tak diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana orang munafik ni, la yutaqabbal, tidak sekali-kali akan diterima infak kamu itu. Sebab dia, innakum kuntum qauman fasiqin, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak suka kepada syariat, tak suka kepada Islam. Kamu infak macam mana pun tak diterima amalan kamu. Kita takut. Kita takut melakukan amalan padahal seorang itu dibenci dengan amalan itu dan buat bukan kerana taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat bukan kerana mengharapkan pahala, buat bukan kerana takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik itulah sikap dia. Kemudian Allah jelaskan kefasikan mereka. Ini yang menakutkan kita, tuan-tuan. Kerana yang kita cakap ni adalah orang Islam. Yang kita cakap ni ada orang Islam, kita takut ciri-ciri ni, simptom-simptom ni, penyakit ni ada dalam diri kita. Kita mohon dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit munafik ini satu penyakit yang cakap tersembunyi. Kerana apa? Orang munafik ni dia sendiri dia tak sedar dia munafik. Mana ada orang munafik cakap aku adalah munafik? Dia pun tak tahu. Dia cakap aku Muslim. Bahkan dalam ayat awal surah Baqarah, innamal nahnu muslihun, kami ni orang yang buat baik. Kami nak orang yang nakkan kebaikan. Kami orang islah lagi yang mengadakan pembaikan atau reformasi. Kami nak memperbaiki keadaan. Mereka mendakwa mereka ni melakukan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di sini sebab-sebab tak diterima infak mereka tu. Infak termasuk zakat, termasuk sedekah, termasuk derma, apa saja. Kenapa tak diterima? Wa ma mana'ahum, dan tidaklah yang menghalangi mereka antuqbala minhum nafaqatuhum, tidak diterima untuk dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima derma-derma mereka, infak-infak mereka itu, illa melainkan annahum kafaru billahi wa birasulih. Sebab yang pertama, tuan-tuan, kerana mereka ingkar. Kufur ni adalah ingkar kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau ingkar saja, ingkar berarti apa? Orang dia menolak. Ingkar, kalau bahasa orang putih, ingkar dia menolak. Suruh dia beramal, suruh dia solat, suruh dia zakat, suruh dia pergi haji, dia tak nak. Dia menolak. Itu dah kufur. Seorang itu menolak, ingkar, menolak untuk solat dengan rasa ingkar. Aku tak nak solat. Aku tak nak pergi haji, aku tak nak bayar zakat. Dia ingkar, dia ingkar. Kalau dia lakukan, ulama kata itu adalah kufur. Menolak untuk melakukan kerana ingkar. Menolak untuk melakukan amalan dalam Islam dah kira ingkar. Cakaplah wanita disuruh pakai tudung, dia ingkar. Ingkar, tahu-tahu tak? Ingkar. Dia ingkar, maka di situ adalah kufur. Kalau sebab-sebab yang lain mungkin tak termasuk kufur, tapi kalau kerana ingkar saja, tak nak taat, dia menolak dia kufur. Jadi sebab pertama tu, orang Islam tak diterima, orang Islam yang munafik ni tak diterima derma-derma mereka. Di sini bukan derma saja, semua amalan mereka. Kata ulama, bukan saja derma, semua amalan mereka tak diterima kerana satu, mereka ingkar. Orang munafik zaman Rasulullah SAW adalah orang paling ingkar kepada Allah dan Rasul. Apa yang Rasulullah SAW kata, dia bukan nak ikut, dia tak ikut. Tapi dia nak jadi orang Islam. Dia jadi orang Islam kerana takut, kalau dia tak masuk Islam. Macam maaf katalah, macam kita kadang ada orang ni kerana malu, bukan orang Islam, dia jadi orang Islam tu atas sebab-sebab
bukan kerana dia suka kepada Islam. Satu, mereka kufur sebab pertama. Kedua, wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Sebab kedua itu adalah mereka tidak mengerjakan solat melainkan dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas saja mereka tak mengerja dalam keadaan mereka mengerjakan solat dalam keadaan malas. Malas maksudnya apa, tuan-tuan? Malas dia tak nak. Kalau orang malas, contohlah orang malas nak belajar, dia tak nak belajar. Dia belajar dengan rasa malas, dia tak nak. Jadi mereka lakukan solat ni, dia tak nak pahala. Dia tak nak pahala ataupun dia tak nak keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia tidak mencari dia lakukan solat ni bukan dia nak selamatkan diri dia daripada azab neraka, atau dia nak pengampunan Allah. Banyakkan dalam solat. Kenapa kita lakukan solat? Kita mengharapkan keridaan Allah, kita mengharapkan pahala daripada Allah, kita nak jauhkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik tak? Kata Ibn Abbas, orang munafik ni bila dia solat, dia tidak mengharapkan pahala, dan kalau ditinggalkan solat pun dia tak takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata ulama dimasukkan dengan malas, tak interested lah. Tak interested dalam tak berminat untuk, kalau bahasa kita sekarang, tak berminat untuk solat. Tapi solat juga kerana apa? Kerana riak, nak tunjuk-tunjuk kepada manusia. Kerana nak tunjuk-tunjuk kepada manusia. Jadi dalam keadaan solat. Bayangkan tuan-tuan, kalau ayat ni mereka kerjakan solat tak? Kerja solat ni. Tapi dalam keadaan malas saja. Malas saja tak diterima infak mereka ni. Infak mereka ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula ada sebahagian umat Islam? Ada sebahagian umat Islam, solat pun tidak, puasa pun tidak, tapi bagi zakat fitrah. Fitrah bagi. Zakat tu apa? Sedekah. Itu nafakat lah. Nafkah lah. Mereka memberi infak lah. Infak termasuk zakat. Diterima tak tuan-tuan? Solat pun tak nak, puasa pun tak, langsung tak nak. Orang munafik ni, orang Islam munafik lah. Orang Islam munafik, mereka ni solat juga tapi malas. Itu saja tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedekah mereka. Bagaimana pula orang yang tak nak solat? Orang yang tak nak solat, lepas tu dia bagi orang ni, engkau nak pergi solat aku tak nak solat lah. Engkau bagi RM10 dalam tabung masjid. Mana macam mana nak diterima? Sini malas saja, dia pergi juga tapi malas saja. Itu kalau kita reflect, kalau kita renung, betapa umat Islam ni, kalau dia tak baca Al-Quran betul-betul, dia ingat dia macam Muslim sejati, staunch Muslim lah. Tak tinggalkan solat ni macam dia rasa macam dia Muslim sejati lah. Macam gitu kalau dia tak aja. Kalau dia baca ayat ni, Allahu Akbar, malas saja solat aja Allah dah tak terima amalan mereka semua. Tak diterima derma-derma mereka, amalan-amalan mereka semua tak diterima kerana malas, kerana main-main. Dalam ayat yang lain ni mereka main-main dalam solat mereka. Itu yang sebab yang kedua. Sebab yang tiga, wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidak mereka dermakan harta mereka melainkan dengan perasaan benci. Dia tak suka. Orang munafik ni, orang Islam yang munafik ni, dia cinta kepada agama dia. Cinta bukan agama pula, bukan. Dia cinta kepada dunia lebih daripada cinta dia kepada agama. Jadi bila dia suruh keluarkan zakat, suruh derma, suruh infak atau zakat ini, mereka keluarkan juga tapi dalam keadaan benci. Benci betul dengan syariat zakat ke, dengan untuk menderma. Ini yang dia lakukan amalan juga. Dia ingat dia nak main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang itu kalau dia benci tapi dia buat juga, tak diterima. Seorang itu kalau dia benci, apa amalan pun lah, dia benci, dia tak suka dengan amalan dia, tapi dia buat juga, takut-takut tak diterima amalan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tak menerima. Ni tiga sebab. Tiga sebab, dan kita lihat kalau kita renung, kalau kita tengok rata-rata umat Islam ni yang tak solat, tak solat, takut. Kita tak tahu apa dalam hati mereka, tuan-tuan.
Kita mohon anak-anak kita mohon kaum keluarga kita mohon mereka tak mereka melakukan solat lah dalam dalam apa saja keadaan. Kita tak tahu kenapa mereka tak lakukan solat. Takut-takut mereka tak lakukan solat ini kerana ingkar. Kita takut kerana ingkar. Kalau ingkar terus kufur. Orang takut mereka malas melakukan solat. Ini langsung tak kerjakan solat. Kemudian derma pula rasa macam terpaksa. Pula. Contohlah, ni contoh aja tuan-tuan, ni contoh aja. Macam kita duduk di satu tempat tu orang bagi kita tabung derma kan. Di pas-pas kepada kita tabung derma Allah mak. Orang tu derma juga. Contohlah, dia buka beg duit dia, tak ada duit kecil pula. Ada duit 50 aja. Lepas tu tabung derma di pas-pas digila-gilakan sampai kepada giliran dia saja RM50. Dia tak ada. Kalau RM5 dia okey sikitlah. Sekarang RM50 terpaksa lah. Itu dalam keadaan benci dia, macam rasa macam terpaksa. Itu rasa macam terpaksa kerana apa? Kerana takut pula nanti orang cakap dia tak infak pula, dia kedekut pula. Jadi bagi tetap bagi. Tapi mereka beri, kata ulama ni, orang munafik mereka solat, mereka zakat, mereka keluarkan harta, mereka derma, tapi dalam keadaan mereka malas, mereka benci, mereka tak suka. Hati mereka tak suka. Allah, ini ciri-ciri orang munafik, simptom-simptom orang munafik, kita takut. Kemudian pada ayat selanjutnya lagi menggerunkan kita. Fala tu'jibka amwaluhum. Allah kata janganlah engkau. Ayat ni dituju kepada khitabnya berbicara kepada Rasul, tapi ditujukan kepada kita. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkan tertarik kepada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali tidak tertarik kepada dunia dan seisinya. Rasulullah tak tertarik, tapi ditujukan kepada kita. Kita ni yang banyak tertarik ni. Dan janganlah kamu tertarik kepada siapa? Kepada amwaluhum, kepada harta mereka. Orang-orang Islam yang kaya, orang-orang Islam yang kaya, yang munafik lah. Kita cakap yang munafik ni, mereka kaya-kaya, kereta mereka besar-besar, rumah mereka pun besar-besar, harta mereka pun banyak, aset mereka, perniagaan mereka pun besar. Jadi ini yang buat orang tertarik, kalaulah aku dapat kereta ni, kalaulah aku dapat rumah macam gini. Ini Allah SWT cakap jangan tertarik kepada harta mereka ni. Ini harta siapa tuan-tuan? Harta orang Islam. Harta orang Islam, yang munafik lah orang Islam. Orang Islam saja punya kekayaan aja Allah larang kita untuk tertarik, apalagi orang kafir. Kadang kita tertarik kepada semua orang yang harta orang ni. Kita banyak tertarik dengan kereta dia lah, dengan rumah dia, dengan gelang emas dia, dengan macam-macam lah. Kita banyak tertarik. Di sini Allah cakap jangan kamu tertarik kepada harta mereka, wala auladuhun, dan kepada anak-anak mereka yang ramai, anak-anak mereka yang berjaya, anak-anak mereka itu jangan tertarik kepada itu. Kerana apa? Ini dia sebab dia. Sebab kenapa tak boleh tertarik. Kita tengok Allah SWT beritahu kita sebab dia. Pasal kita ni kalau tanpa Al-Quran, kita melihat orang kaya, orang Islam, tapi dia tak solat, dia tak tunaikan ibadat, dia tak taat lah. Kita tertarik juga pergi ke rumah dia hari raya ziarah rumah dia, tapi dia orang yang tak solat, orang tak zakat, tak puasa, tak apa. Tapi kita tak tahu apa. Kita melihat pada lahiriah saja, pada zahir saja. Orang ni kaya, orang ni banyak harta, orang ni anak-anak dia ramai, orang ni kita rasa macam they have a good life lah. Ini satu diorang ada kehidupan yang baik.
Di belakang dia kita tak tahu apa sebab ni mereka dapat kekayaan ni. Dia tak sembahyang, dia tak taat kepada Allah SWT, Quran langsung dia tak baca semua. Kenapa dia dapat kekayaan ini? Ini. Kalau kita tak baca Quran, tuan-tuan, kita hidup kita berpandukan kepada kacamata kita luaran saja. Kita melihat saja, kita tak dapat mengetahui sebab dia. Ni Allah SWT beritahu, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kerana apa? Kerana Allah cakap jangan tertarik kepada mereka, kepada harta kekayaan mereka ni, kerana Allah hendak menyeksa mereka dengan harta tu, dengan harta tu dalam kehidupan dunia. Allah nak menyeksa mereka. Ini ulama cakap dalil ayat ni dalil kepada istidraj. Kata Ibn Katsir, ini adalah dalil kepada istidraj. Orang tu dia ingkar kepada Allah SWT. Dia tak nak lakukan ibadat, tapi makin kaya, makin senang hidup dia. Ini sebenarnya adalah istidraj. Allah nak siksa mereka. Macam mana Allah nak siksa mereka dengan harta benda tu? Jadi bila mereka dapat harta ni, dan mereka orang yang tak suka pada zakat, tak suka kepada solat, tak suka. Jadi kena keluarkan juga harta mereka ni. Kena keluar. Itu macam siksaan lah. Siksaan, kata ulama, bagi mereka tu. Kalau orang beriman ni, dia beriman kepada Allah, dengan beriman kepada hari akhirat, apa saja dia lakukan dengan rasa cinta dia. Dan dia tak cinta kepada kehidupan dunia. Dunia ni, harta benda ni, dia tak cinta, kata ulama. Ni kata ulama, tapi kita nak praktikkan yang susah ni. Dia tak cinta kepada harta dunia ni. Dia tak cinta. Cinta dia adalah kepada Allah dan hari akhirat. Tapi orang munafik lain sikit. Dia punya kecintaan dia kepada harta sangat daripada kecintaan dia kepada Allah dan kepada hari akhirat. Jadi bila mereka disuruh keluarkan zakat, itu yang menyeksa bagi mereka. Itu satu siksaan bagi mereka. Mereka kena keluarkan harta. Itu satu siksaan bagi mereka. Dan banyak lagi. Ada Imam Ar-Razi tulis sampai 6 siksaan di dunia aja. Di dunia ada 6 siksaan. Kemudian di akhirat, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka untuk menyeksa mereka di dunia ni, dan untuk menjadikan nyawa mereka tercabut atau melayang nanti di akhirat nanti, bila mereka mati dalam keadaan kafir. Sedangkan mereka dalam keadaan kafir ni, mereka akan dapat azab mereka di akhirat. Allahu Akbar. Di sini jangan cakap, jangan tertarik. Kita kadang jealous, kita kadang iri hati dengan orang lain, harta orang lain. Allah nak azab dia. Kalau kita lihat orang yang kena azab ni, kita suka tak? Kita hendak tak jadi macam orang tu? Kalau aku kena azab, baguslah. Mana ada orang kalau melihat manusia, orang lain kena azab, kita buka video viral, mereka yang kena belasah, mereka yang kena pukul, kita nak duduk, kita kepingin tak? Betul lah. Kita kepingin tak untuk duduk di tempat mereka tu? Tak nak. Kalau boleh aku tak nak macam gitulah, aku tak nak macam itu. Begitu. Kita tengok luaran saja. Kita tengok luaran, itu yang kita tertarik. Kita banyak tertarik kepada luaran. Kepada luaran sehingga tertarik kepada harta, kepada kemewahan, kepada kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang lain. Padahal tujuan Allah SWT berikan untuk nak menyeksa dia. Awak nak tak? Kalau awak tahu Allah nak seksa dia, kalau gitu aku tak nak lah. Bagi aku rumah macam dia punya rumah ke, kereta macam dia punya kereta ke, harta aku tak nak. Kalau dapat tu kena seksa. Itu dia sikap kita. Jadi kita tak, kalau kita belajar ayat ni, kita tak tertarik kepada orang punya kekayaan. Kita tak kepinginkan, kita tidak macam tercita-cita, kalaulah aku kaya macam dia, kalaulah aku kaya macam dia.
tak itu. Sebab itu pada zaman Qarun orang-orang bodoh ni dia cakap kalau lah kita dapat kekayaan macam Qarun ni macam tu. Orang-orang berilmu cakap pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada pahala dunia. Orang-orang beriman ni dia tidak tertarik kepada dunia. Betul, dengan kita banyak kita membaca dan Allah terangkan kita hakikat sebenarnya, mudah-mudahan hilang ketamakan, ketarikan kita, cinta kita kepada dunia ni, agar Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan kehidupan akhirat, cinta kepada akhirat, cinta kepada pahala, cinta kepada amal soleh dan cinta kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Jadi itulah sedikit kita dapat daripada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik, agar Allah SWT melindungi kita daripada sifat-sifat munafik yang di mana mereka akan diazab di akhirat. Dan moga-moga kalau kita lihat sifat-sifat ni ada dengan kaum keluarga kita, kadang malas nak solat, tak solat, apa saja, malas nak infak, tak nak infak, kita nasihatlah mereka. Satu, kita nasihat, ayat ni nasihat bagi diri kita, peringatan bagi diri kita. Dan kalau kita dah tahu, kita selamatkan ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari api neraka. Ini ada soalan ni, ada juga soalan ni. Sifat orang fasik itu solat dalam keadaan malas, Ustaz. Sifat orang munafik, bukan fasik. Munafik ni termasuk orang fasik. Adakah termasuk kalau seorang itu malas nak solat di masjid, tapi solat di rumah, bukan dalam tempoh PKP. Kalau dia dah dengar masjid, dia tinggal sebelah masjid dan dia dah dengar azan, kalau dia malas untuk nak pergi masjid, itu termasuk sifat munafik lah. Kata Rasulullah SAW, jangan cakap tak pergi 5 waktu. Solat jemaah yang paling berat ke atas orang munafik adalah solat apa? Solat subuh dengan solat isyak. 2 waktu je dah dikira munafik. 2 waktu kalau tak pergi aja, dah dengar azan tu, 2 waktu ni berat bagi. Kenapa kata ulama 2 waktu ni? Pasal subuh ni gelap, pada waktu itu tak ada lampu, tak ada apa. Jadi orang munafik tu dia boleh sembunyi lah, tak ada orang nampak kalau dia tak datang solat. Macam gitu. Isyak pun gelap. Maghrib masih terang lagi, masih merah-merah lagi. Maghrib boleh tahu lah. Subuh dengan isyak ni gelap. Jadi orang munafik dia take cover lah. Dia sembunyilah pada waktu. Jangan cakap 5 waktu, 2 waktu. Kata Rasulullah SAW, 2 waktu ni orang munafik tak akan datang berjemaah ni. Dia itu termasuk dalam sifat orang munafik. Itu kita takut. Kita pula yang malas nak pergi masjid. Kita pula malas nak pergi masjid pula. Sedangkan kita dah dengar azan berkumandang, sebelah je dah dengar. Kalau jauh lain sikit, ada uzur sikit. Jauh tak diwajibkan, tapi betul-betul sebelah dengan masjid, dengar azan, maka kena solat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita insaflah tuan-tuan, sebagai peringatan kepada kita agar kita jauhilah sifat-sifat munafik. Kalau dalam Quran ni, Allahu akbar, orang Islam kan ada tiga kelompok pertama yang Allah sebut dalam Al-Baqarah, iaitu orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Mukmin. Kemudian orang kafir. Orang mukmin dalam 5 ayat gitu. Orang kafir lagi simple, 2 ayat saja. 2 ayat je. Tapi bila sampai orang munafik, sampai 1 muka surat. Tu. 1 muka surat setengah lah, bukan 1 muka surat lagi. 1 muka surat setengah. Orang munafik panjang sekali Allah cerita. Kenapa orang beriman tak, orang beriman 5 ayat tak banyak sangat. Orang kafir lagi tak banyak. Kerana orang beriman ni jelas iman mereka, jelas keimanan mereka. Orang kafir pun jelas kekafiran mereka. Tapi orang munafik ni tak jelas. Kekufuran mereka tak jelas, keimanan mereka pun tak jelas atau tak ada keimanan mereka. Jadi Allah nak jelaskan, Allah nak terangkan in detail orang-orang munafik ni. Banyak simptom-simptom dalam Quran ni, kata ulama, penyakit dia nifaq. Nifaq tu kemunafikan, itu penyakit dia. Kita tak tahu hakikat macam mana penyakit munafik ni, tapi kita boleh tahu macam penyakit lah.
Kalau kita cakap apa punya diabetes ni benda apa ni? Aku tak faham betul diabetes macam mana boleh terjadi. Kalau orang cakap pankreas kau lah, gitulah, ginilah, insulin lah, macam-macam lah gula, kita pun tak faham. Tapi kalau beritahu kita simptom dia selalu pergi tandas, gitu gini, memang tahulah kita simptom diabetes, contohlah. Jadi sama juga macam munafik, Allah terangkan kepada kita simptom-simptom dia banyak supaya kita menjauhi. Supaya kalau kita nampak ada simptom tu, cepat-cepat kita memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.